Okey. Okey, kita lihat kembali tentang ujian bulan Mac ini. Okey, kertas ini. Baik, soalan yang pertama kita go through satu-satu. Okey, soalan yang pertama, maklumat yang berikut mempunyai kaitan dengan apa? Baik. Bila kamu diberi soalan macam ni, kemerdekaan tanah Melayu dan juga pembentukan Malaysia, okey, sudah pasti kamu akan rasa macam, okey, soalan ni dia terlalu abstrak. Baik. So, tapi yang pastinya kamu akan kata ianya mungkin perlembagaan, ianya mungkin kedaulatan. Okey, sebab jawapan hampir sama kat situ. Tetapi bila kamu fikirkan betul-betul, perlembagaan inilah berkaitan undang-undang. So, kalau undang-undang, okey, dia kedua-dua ini berkaitan dengan perlembagaan pun ya, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan pun ya. Okey, demokrasi dengan pentadbiran memang bukan. Okey, jadi jawapan bagi soalan nombor 1 memang adalah iaitu kedaulatan. Apa maksud kedaulatan? Di mana pada kedua-dua tarikh ini, Malaysia memperoleh kemerdekaan. Iaitu 31 Ogos 1947 kita merdeka. Maknanya kita telah dapat kemerdekaan. Dan pembentukan Malaysia 1963 kita juga dapat kemerdekaan iaitu untuk Sabah dan juga Sarawak. Jadi kedua-dua negeri itu pun mendapat kedaulatannya. Sebab itu nombor 1 jawapannya adalah kedaulatan. Kalau korang tak boleh terima jawapan tu, korang tulis je lah. Kan? Oh, saya tak boleh terima, cikgu saya tak boleh break. Jadi, korang boleh keluarkan pendapat kamu tentang soalan-soalan ini. Baik. Soalan yang kedua. Baik, apakah takrif kedaulatan dalam bahasa Melayu? Kedaulatan. Macam selalu cikgu cakap kan, ampun tuanku, daulat tuanku. So, kenapa dipanggil daulat? Bermaksud kuasa tertinggi oleh tuanku terhadap kami. Sebab itu dipanggil daulat tuanku. So, apakah maksud daulat? Daulat ialah kuasa tertinggi. Iaitu kuasa tertinggi negara. Jadi itu maksud kedaulatan. Ya. Bukan kuasa pemerintahan, tapi kedaulatan ialah kuasa tertinggi. Soalan yang ketiga. Gambar 1 adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Apakah tafsiran beliau terhadap kedaulatan? Baik. Untuk Perdana Menteri kita ni, Tunku Abdul Rahman, kedaulatan bermaksud apa? Iaitu berkaitan dengan kebebasan dan keadilan. Sebab prinsip kebebasan dan keadilan itu yang dikatakan oleh Tunku Abdul Rahman. Jadi ini berkaitan dengan tafsiran beliau terhadap kedaulatan. So, itu soalan nombor 3. Soalan yang keempat. Pernyataan berikut mempunyai berkaitan dengan kemunculan kedaulatan sebuah negara. Jenis kedaulatan ini, kita tahu kedaulatan ada 4. Kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan antarabangsa. Untuk kedaulatan yang bermula dengan revolusi keagungan dan revolusi Perancis, itulah menjadi punca kedaulatan moden. Ingat kedaulatan moden bermula daripada revolusi keagungan dan juga revolusi Perancis. Baik. Soalan yang kelima. Kedaulatan sebuah negara dikaitkan dengan kebebasan dan kemerdekaan. Apakah ciri-ciri yang menentukan kedaulatan sebuah negara? Ciri-ciri kedaulatan sebuah negara ada 4. Mempunyai sempadan, mempunyai perundangan, mempunyai rakyat dan juga mempunyai kerajaan, kan? Jadi, 2 yang benar adalah mempunyai sempadan dan mempunyai perundangan. So, mempunyai pengaruh dan ideologi, itu kedua-dua itu salah. Tak ada. Yang ada mempunyai sempadan dan mempunyai perundangan. Baik, so nombor 5, untuk 3 dan 4 ni. Baik, soalan yang ke-6. Berkaitan dengan sistem pemerintahan negara kita, siapakah ketua utama negara? Ketua utama negara, iaitu dalam sistem demokrasi dan raja berperlembagaan, jawapannya adalah, ingat soalan dia ketua utama negara.
bila ketua utama yang di-Pertuan Agong. Kalau Perdana Menteri ialah ketua pentadbiran atau ketua kerajaan. Ya, betul Danisha. Okey. Okey, Perdana Menteri ketua kerajaan atau ketua pentadbiran. Yang di-Pertuan Agong ketua utama negara. Baik, itu perbezaan dia. So nombor 6 adalah D yang di-Pertuan Agong. 7. Apakah maksud demokrasi berparlimen? Okey, demokrasi berparlimen. Maksudnya pemerintahan. Tetapi pemerintahan melalui perwakilan. Maksudnya, okey, pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang diundi, okey, bagi setiap kawasan. So itu dipanggil pemerintahan melalui perwakilan. Okey. Baik. Soalan yang ke-8. Bagaimana sistem pentadbiran negara diperkukuhkan berdasarkan pernyataan di bawah? Kedaulatan memberi kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan luar. Bermakna di sini, kalau tanpa campur tangan luar, maka kedaulatan itu diperkukuh menerusi pengagihan kuasa. Agihan kuasa ni maksudnya apa tahu? Bila kita uruskan pentadbiran negara, perasan tak pentadbiran negara ada berapa kerajaan? Ada berapa kerajaan dalam negara kita? Ada berapa kerajaan? Ada berapa jenis kerajaan di negara kita? Siapa tahu? Boleh tulis dalam Zoom chat. Ya, kita ada 3 jenis kerajaan, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Jadi, okey, kedaulatan memberi kita kebebasan untuk menjalankan urusan pentadbiran dengan mengagihkan kuasa kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. So, ini menyebabkan kita dapat menjalankan urusan pentadbiran negara kita. So, sebab itu nombor 8 jawapannya adalah A. Pengagihan kuasa. Ya. Baik. Okey, terima kasih banyak Arif. 9. Sistem perundangan menjadi asas kepada pemerintahan negara. Mengapakah undang-undang penting kepada sesebuah negara? Harus diingat, undang-undang adalah penting untuk, iaitu untuk menjamin keadilan rakyat. Maknanya rakyat akan mendapat keadilan. Okey, sekiranya berlaku sebarang, sebarang pertentangan, sebarang konflik, maka undang-undang akan menentukan siapa yang bersalah, siapa yang benar, siapa yang yang melanggar peraturan. So ini menjamin rakyat untuk dapat keadilan. So itu kepentingan undang-undang. Ya, untuk menjamin keadilan rakyat supaya rakyat dapat keadilan. Baik, soalan 10. Apakah faedah daripada pengamalan dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia? Baik, apa itu pengamalan dasar luar? Pengamalan dasar luar ni bermaksud iaitu amalan hubungan baik dengan negara-negara luar. Antara Malaysia dengan Indonesia contohnya, antara Malaysia dalam PBB atau antara Malaysia dengan negara-negara berlainan ideologi seperti Korea Utara, Cuba dan sebagainya. So apakah faedah amalan dasar luar ini? Untuk apa? Untuk apa buat hubungan luar ini? Supaya dapat meningkatkan imej negara. Maknanya dengan buat hubungan baik dengan negara-negara yang berbeza, membuat hubungan baik dengan pelbagai pertubuhan, maka imej negara dapat ditingkatkan. So itu nombor 10. Okey. Baik. Soalan yang ke-11. Mengapa kita perlu mengekalkan kedaulatan negara? Okey. Dan kenapa kita perlu kekalkan kedaulatan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Maknanya kalau kita dapat kekalkan kedaulatan, dapatkan kekalkan kemerdekaan. Bila negara kita aman, merdeka, maka dapat wujud sejahtera. Sejahtera ni aman. Para penduduk tidak bimbang dengan gangguan daripada negara-negara lain.
sebab negara kita dah merdeka. So, mewujudkan kesejahteraan, iaitu mewujudkan keamanan dan ketenangan lah. Okay, ketenangan. Baik. 12. Apakah usaha pemerintah bagi mencapai matlamat, mewujudkan kestabilan politik dan mewujudkan kemakmuran ekonomi? Okey, iaitu untuk kedua-dua ini, apakah usaha kerajaan untuk stabilkan politik, untuk makmurkan ekonomi, iaitu dengan mewujudkan integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Macam cikgu cakap tadi, okey, usaha pemerintah bagi mencapai kestabilan politik, wujudkan kemakmuran ekonomi dengan menyatukan rakyat bagi negeri-negeri yang berbeza. Maknanya rakyat Selangor bersatu dengan rakyat Negeri Sembilan, bersatu dengan rakyat Sarawak, bersatu dengan rakyat Pahang, untuk supaya apa? Mereka tidak ada konflik, dan ini boleh mewujudkan kestabilan politik dan bersama-sama untuk kemakmuran ekonomi. Kemakmuran maksudnya kekayaan ekonomi. Jadi itu integrasi nasional. Iaitu mengeratkan hubungan rakyat antara negeri-negeri yang berbeza, itu integrasi nasional, kesepaduan kebangsaan. Baik, so 12 adalah C, dan 13. Pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab bersama untuk mempertahankan negara daripada musuh. Mengapa kerjasama ini penting? So kerjasama ini penting untuk mengekalkan kedaulatan negara. Iaitu dengan kerjasama pemerintah dan rakyat, maka kita dapat mewujudkan kedaulatan negara yang boleh berkekalan. Maknanya negara kita terus merdeka. Terus merdeka. Baik, 14. Pihak manakah yang menentukan undang-undang di negeri-negeri Melayu? Take note benda ni. Bila soalan 14 macam ni, bermakna ini soalan diambil daripada bab 2. Iaitu perlembagaan persekutuan. Perlembagaan ialah undang-undang. Jadi, bila kamu tengok soalan ni, pihak manakah yang menentukan undang-undang di negeri-negeri Melayu? Ingat negeri-negeri Melayu. Bila dimentionkan negeri-negeri Melayu, bermakna itu adalah sebelum merdeka. Sebelum merdeka dan sebelum kedatangan British. Zaman Kesultanan Melayu Melaka, zaman Kesultanan Johor Riau kan. Siapa pada waktu itu yang menentukan undang-undang? Sudah tentulah raja. Sebab raja berkuasa mutlak. Ingat zaman negeri Melayu dulu sebelum kedatangan British, raja berkuasa mutlak. Baik. Kemudian 15. Bagaimana undang-undang negeri Melayu ditentukan? Macam cikgu cakap tadi, iaitu undang-undang negeri Melayu. Bila mention negeri Melayu, maknanya sebelum kedatangan British. So, bila sebelum kedatangan British, bermakna segala undang-undang negeri Melayu berdasarkan titah perintah raja. Bila raja kata A, A lah undang-undangnya. Bila raja kata B, B lah undang-undangnya. Itu semasa undang-undang negeri-negeri Melayu sebelum kedatangan British. So, kena clear benda tu Kena clear. Baik. 16. Perlembagaan Sarawak memberi kuasa kepada badan membuat undang-undang. Apakah badan tersebut? So, badan yang buat undang-undang di Sarawak adalah Majlis Undangan. Kenapa Majlis Undangan? Sebab kamu kena tahu apakah perkataan asal undangan kat sini? Sebenarnya perkataan asal dia undang. Maknanya majlis yang membuat undang-undang dipanggil undang. Majlis undangan. Okey. Jadi 16. Kak, sebelum tu. Okey, sebelum wujudnya majlis negeri. Ianya dibuat oleh majlis undangan. Baik. Ya. Okey, tapi nanti kita akan semak balik. Okey, sebab kadang-kadang cikgu pun sendiri pun keliru antara Perlembagaan Sarawak dan juga Perlembagaan Sabah. Ada kekeliruan sikitlah sebab ada pertukaran majlis kaunsil dan sebagainya. Baik, tak apa. Nanti kita tengok balik. Soalan 17.
Sistem pemerintahan yang diperkenalkan melalui Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah sila pilih dua jawapan. So yang ini adalah demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. So itu memang kita confirm lah. Dan ini adalah berkait rapat dengan bab yang keberapa? Okey, ini masih lagi bab yang kedua. Baik, soalan 18. Mengapakah sistem monarki macam mana cikgu? Okey. Sistem monarki sebenarnya adalah sistem raja berkuasa mutlak. Maknanya negeri-negeri Melayu sebelum ni yang semua undang-undang dibuat oleh raja kan. Itu juga adalah monarki sebenarnya. Monarki. Monarki ialah semua kuasa berpusat kepada raja. Dan raja yang akan menentukan dan raja pula berketurunan. Dia tak ada nanti gantikan oleh anak dia. So anak dia akan naik jadi raja. So itu dipanggil sistem monarki. Ya. Sistem monarki yang mana semua kuasa berpusat kepada raja. Okey, boleh Danisha baik. 18. Mengapakah Charter of Justice diperkenalkan di negeri-negeri Selat? Charter of Justice sebenarnya adalah sejenis undang-undang yang diperkenalkan di Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. Tujuan dia adalah untuk melindungi penduduk. Sebab negeri-negeri ini adalah di bawah British. So British lihat penduduk-penduduk ini pun perlu dilindungi. Dengan memberikan keadilan kepada penduduk-penduduk negeri ini. So mereka pun British pun mengambil Charter of Justice yang diambil daripada Britain dan undang-undang itu diperkenalkan di negeri-negeri ini, iaitu negeri Selat. Dan tujuan dia melindungi penduduk-penduduk negeri-negeri Selat. So 18 adalah B, melindungi penduduk. 19. Sumbangan Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 terhadap negeri-negeri Melayu. Baik, kita tahu pada 1877 Majlis Negeri Perak telah pun menggubal undang-undang. Iaitu menggubal perlembagaan bagi negeri Perak. Jadi itulah sumbangan Majlis Negeri Perak yang mencetuskan penggubalan undang-undang. Baik. Soalan ke-20. Majlis Persekutuan terlibat dalam penggubalan undang-undang negeri. Apakah negeri tersebut? Baik. Kat mana nak cari jawapan ni cikgu? Saya tak ingat cikgu. Senang saja. Kamu tengok nama dia. Nama majlis tu majlis apa? Majlis Persekutuan. Bila Majlis Persekutuan, ia hanya satu je persekutuan yang wujud pada zaman dahulu. Iaitu Persekutuan Negeri-Negeri Melayu ataupun dipanggil Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Nampak tak? Negeri-Negeri Melayu Bersekutu akan mempunyai undang-undang dan undang-undang dia digubal oleh Majlis Persekutuan. So nampak tak? Kamu boleh relate kan Majlis Persekutuan dengan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Itu kaitan dia. Ya. Baik. 21. Apakah yang menjadi asas kepada pembentukan persekutuan di negara kita? Baik. Negara kita mula-mula dia bersekutu kat mana? Adakah waktu pilihan raya umum? Bukan. Penubuhan Gagasan Malaysia 1993 lambat sangat. So sebenarnya asas persekutuan adalah pada Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kenapa? Sebab pada waktu itulah negara kita telah merdeka. Kalau yang Perjanjian Persekutuan Melayu 1948 ini, kita belum merdeka. Jadi asas kepada pembentukan persekutuan iaitu pada tahun di mana kita merdeka, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baik. Soalan 22. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermodelkan Westminster dan model ini berasal dari Britain. Siapa yang tak tahu ni,
Masalah juga nanti ni. Kan? Soalan 23, Suruhanjaya yang menghasilkan laporan Perlembagaan Persekutuan Melayu 1957 iaitu Suruhanjaya READ. Suruhanjaya READ. Ingat Suruhanjaya memang banyak. Suruhanjaya READ menghasilkan laporan Perlembagaan Persekutuan Melayu 1957. Suruhanjaya Kobol pula membuat laporan untuk apa? Untuk pembentukan Malaysia. Iaitu Suruhanjaya Kobol yang telah meninjau pendapat penduduk Sarawak dan Sabah untuk menyertai Malaysia. Ingat kan? So ada dua Suruhanjaya. Suruhanjaya READ untuk Persekutuan Melayu 1957, Suruhanjaya Kobol untuk Persekutuan Malaysia 1963. Okey. Suruhanjaya Pilihan Raya itu SPR lah yang buat pilihan raya. Okey, dan Suruhanjaya Tinggi British tak ada. Okey. So jawapan dia Suruhanjaya READ. 24. Ciri-ciri tradisional Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ingat, dalam Perlembagaan Malaysia ada ciri moden dan ciri tradisional. Ciri tradisional maknanya ciri-ciri yang dibawa sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu seperti agama Islam dan juga kedudukan orang Melayu. So ini ciri tradisional agama Islam dan kedudukan orang Melayu. Dan satu lagi iaitu bahasa lah. Bahasa Melayu. Baik. 25. Bagaimana raja menjalankan kuasa eksekutif di peringkat negeri? Baik, fahami dulu apa itu kuasa eksekutif. Baik, kuasa eksekutif ialah kuasa mentadbir. Bukan kuasa buat undang-undang, tapi kuasa mentadbir negeri. So, bagaimana raja menjalankan kuasa mentadbir negeri itu? Iaitu dengan cara apa? Iaitu menerima nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Maksudnya di sini, bila raja di setiap negeri itu, dia nak menjalankan pentadbiran. Contohnya pembangunan, pendidikan. So dia kena tanya, raja kena tanya, mesyuarat negeri, Majlis Mesyuarat Negeri. Sebab Majlis Mesyuarat Negeri ada pegawai-pegawai, ada exco negeri yang dalam bidang masing-masing. Iaitu exco pendidikan, exco pembangunan, exco sosial. Jadi raja akan tanya exco ini. Dan exco inilah yang akan memberi nasihat dan akan menjalankan kerja. So itulah bagaimana raja menjalankan kuasa eksekutif di peringkat negeri. Iaitu dengan menerima nasihat Majlis Mesyuarat Negeri. Ya. Baik. 26. Apakah perkara yang raja tidak perlu menerima nasihat daripada penasihat British? Ini merujuk kepada keadaan di mana pada waktu itu British sedang menjajah negara kita dan British meletakkan penasihat British di negeri-negeri Melayu. So, apakah perkara yang raja tak perlu terima nasihat daripada penasihat British ini? Iaitu berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu. Tentang adat istiadat lah. Dan juga tentang agama Islam. Baik. 27. Mengapa raja mempunyai kuasa pentadbiran, kehakiman dan perundangan semasa Kesultanan Melayu Melaka? Kerana sifat raja itu, zaman Kesultanan Melayu Melaka, raja berkuasa mutlak. Ingat raja berkuasa mutlak. Total power pada raja. Sebab itu raja memiliki semua kuasa pentadbiran, kehakiman dan perundangan. Baik. 28. Apakah bukti pemerintahan Kesultanan Melaka berdasarkan konsep Islam? Senang sahaja. Iaitu buktinya adalah raja sebagai ketua agama Islam. Raja ketua agama Islam. Jadi itu bukti bahawa pemerintahan Kesultanan Melaka berdasarkan konsep Islam. 29. Raja-raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintahan negeri pada tahun 1946. Kenapa keadaan tersebut berlaku? Ingat tahun tu, 1946.
1946 perkara yang paling besar berlaku pada negara kita ialah Malayan Union. Jadi kita tahu semasa Malayan Union, Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja yang menguruskan hal agama dan adat istiadat sahaja. Jadi Raja-Raja Melayu telah kehilangan kuasa pada Malayan Union. So 29 adalah A. 30. 30. Apakah peristiwa yang membawa kepada penubuhan Durbar? Baik, untuk pengetahuan kamu, Durbar ini bermaksud persidangan Raja-Raja Melayu. Dan, kenapa boleh membawa kepada penubuhan Durbar ini? Kerana penubuhan NNMB, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Kamu kena ingat Durbar ni ialah persidangan Raja-Raja Melayu. Tapi persidangan Raja-Raja Melayu untuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu saja, iaitu 4 negeri. Ingat Durbar itu dihadiri oleh 4 orang sultan daripada 4 negeri, iaitu Sultan dari negeri Sultan Perak, Sultan Selangor, yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, dan juga Sultan Pahang. So 4 ni saja. Durbar. Dihadiri oleh 4 orang sultan ini saja. Bermakna Durbar ini kenapa berlaku? Sebab penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, NNMB. Baik. So 30 adalah A. 31. Mengapakah Majlis Sultan-Sultan ditubuhkan? So Majlis Sultan-Sultan ditubuhkan. Bila sebut Majlis Sultan-Sultan, sebenarnya ianya wujud pada Malayan Union, iaitu Sultan's Council. Majlis Sultan-Sultan ni biasa kita sebut Majlis Raja-Raja. Tapi bila kamu tengok soalan Majlis Sultan-Sultan, maknanya ini berlaku ketika Malayan Union. Dan tujuan ditubuhkan Majlis Sultan-Sultan ini adalah untuk membincangkan perundangan agama Islam. Tapi kita tahu bahawa Sultan-Sultan tidak pun hadir dalam Majlis Sultan-Sultan kerana apa? Menentang Malayan Union. Baik. 32. Peranan penyimpan mohor besar raja-raja. Mohor besar ialah cop. Cop yang mengesahkan mesyuarat raja-raja. Dan so apa tugas penyimpan, orang yang menyimpan cop tu? Tugasnya adalah dia akan sertai mesyuarat raja-raja tu. Kemudian bila raja-raja dah putuskan, buat keputusan dan dia tulis minit mesyuarat, maka minit mesyuarat tu penyimpan mohor besar tu akan cop. Tanda apa? Tanda memeterai keputusan persidangan. Memeterai maksudnya mengesahkan keputusan mesyuarat raja-raja itu. Jadi dia yang pegang alat tu. Cop mohor besar tu. So itulah peranan penyimpan mohor besar raja-raja. Baik. 33. Majlis Raja-Raja memberikan nasihat berkaitan pelantikan jawatan tertentu kecuali menteri tak berportfolio. Raja-Raja akan memberi nasihat tentang siapakah patut jadi peguam negara, siapa patut jadi ketua audit negara, siapa patut jadi ketua Angkatan Tentera. Itu Majlis Raja-Raja akan beri nasihat dan memilih. Tapi untuk menteri tak berportfolio bukan. Itu di bidang kuasa Perdana Menteri. Itu 33. 34. Mengapa kempen pilihan raya perlu dilakukan dalam proses pilihan raya? Baik, pilih dua jawapan. Kempen pilihan raya perlu dilakukan supaya manifesto parti. Manifesto tu maksudnya adalah janji-janji. Jika menang oleh parti tersebut lah. So manifesto parti dapat disampaikan dan rakyat akan kenal calon tu siapa. Siapa menjadi calon bagi kawasan mereka tu. Dan soalan yang ke-35, soalan terakhir. Mengapakah hakim tidak dibenarkan terlibat dalam politik untuk menjamin keadilan undang-undang? Kalau hakim terlibat juga dalam politik, dia akan bias. Dia akan bias. So, itu tidak ada keadilan. Sebab itu, hakim tidak dibenarkan terlibat dalam politik.
So, kesimpulannya, soalan senang ke susah? Soalan senang ke susah? Senang je kan? Senang ke susah? Senang, ya betul senang. Tapi mungkin kamu careless satu. Yang kedua mungkin kamu kurang ingat tentang fakta-fakta konsep-konsep tu. Tak apa. Bermakna kamu perlukan banyak latihan lagi. Baik, tak apa.